Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada murid-murid semua. Apa kabar semua hari ini? Semua sehat? Pada screen telepon Anda sekarang, Cikgu ada hantar gambar, dan untuk pengetahuan Anda semua, Cikgu ingin bertanya tentang gambar ini. Cikgu ingin tanya, gambar yang ada di screen Anda sekarang, adakah ianya satu keperluan ataupun kehendak? Coba Anda jelaskan dan kita bincang. Apakah ianya keperluan ataupun kehendak? Terima kasih kepada yang sudah menjawab. Untuk pengetahuan Anda semua berkaitan dengan gambar ini, yaitu satu telepon pintar. Yaitu telepon bimbit yang sekarang lah yang selalu Anda bawa kemana-mana. Untuk pengetahuan kita semua, telepon bimbit pada masa sekarang dia sudah menjadi keperluan. Tapi pada masa dahulu, sebelum berkembangnya teknologi, dia adalah kehendak. Tapi mengikut peredaran setiap zaman, pada masa sekarang ianya adalah satu keperluan. Seperti yang Anda lihat sebentar tadi, yaitu sebuah telepon pintar. Telepon pintar tersebut adalah satu keperluan pada masa kini. Berikut merupakan standar pembelajaran kita pada hari ini. 2.28 menganalisis keperluan dan kehendak diri sendiri dalam menentukan keutamaan. 2.29 menetapkan matlamat berdasarkan kehendak dan keperluan. 2.210 menilai kesan penetapan matlamat dalam kejayaan pengurusan keuangan keluarga. Kita masih lagi dalam subtopik 2.2, yaitu pengurusan sumber keuangan keluarga. Kita masuk dalam analisis keperluan ataupun kehendak. Yang pertama sekali, keperluan dan kehendak sentiasa berubah. Keperluan dan kehendak juga bergantung kepada pekerjaan. Kehendak juga kita perlu mengutamakan keperluan dahulu, karena itu adalah satu yang penting, dan perlu mengambil kira sama ada keperluan dan kehendak itu adakah keperluan asas untuk memenuhi naluri atau keinginan, atau memenuhi keperluan diri, atau memenuhi kepuasan diri orang lain. Itu adalah cara kita untuk menganalisis keperluan dan kehendak. Tadi itu adalah cara kita menganalisis keperluan atau kehendak. Sebelum kita pergi ke next seterusnya, ada apa-apa soalan? Jika tiada, kita teruskan pembelajaran kita. Yang seterusnya adalah matlamat berdasarkan keperluan dan kehendak. Yang pertama, keperluan dan kehendak pada asasnya bergantung kepada kemampuan seseorang. Yang kedua, jika keperluan dan kehendak itu di luar kemampuan, kita perlu mensasarkan matlamat yang ingin dicapai dengan bersungguh-sungguh. Contohnya di sini Cikgu bagi situasi. Encik Yusuf ingin mengerjakan fardu haji, dan masa yang sama beliau juga ingin membeli sebidang tanah untuk mendirikan rumah banglo. Pada waktu ini beliau telah memiliki sebuah rumah teres 2 tingkat. Di sini adalah satu situasi. Kita perlu lihat berdasarkan keperluan ataupun kehendak. Dalam situasi Encik Yusuf ini, beliau perlu mendahulukan keinginannya untuk mengerjakan fardu haji. Hal ini disebabkan sebagai seorang pengerti Islam, beliau telah berkemampuan untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Keinginannya untuk membeli tanah dan mendirikan rumah boleh dikemudiankan karena beliau telah pun mempunyai rumah sendiri. Itu adalah penyelesaian bagi masalah Encik Yusuf tadi. Kita sudah belajar tentang matlamat berdasarkan keperluan atau kehendak. Sebelum kita pergi ke seterusnya, ada apa-apa soalan? Jika tidak ada soalan, juga akan teruskan pembelajaran kita.
Oke, di sini Cigu ada sediakan activity untuk kita semua yaitu kuis. Cigu ingin Anda menjawab berdasarkan pemahaman Anda dan berdasarkan apa yang kita belajar sebentar tadi. Oke, soalan pertama. Pengangkutan dikategorikan sebagai apa? Keperluan atau kehendak? Soalan kedua pula, keperluan bermaksud. Ketiga, apakah ciri-ciri yang ada pada kehendak? Dan soalan yang keempat, apakah yang dimaksudkan dengan kehendak? Segala jawaban bagi soalan kuis ini juga ingin Anda tulis dalam buku latihan Anda. Jawabannya tulis di dalam buku latihan Anda, nanti masa kelas pramuka juga akan semak. Oke? Terusnya kita pergi kepada kesan penetapan matlamat. Oke. Dalam kita menetapkan matlamat terdapat kesan, yaitu yang ada di dalam topik ini. Oke. Dalam usaha merancang dan menjayakan pengurusan keuangan keluarga, matlamat yang ingin dicapai perlu disusun mengikut keutamaan. Kedua, matlamat yang paling atas dalam susunan tersebut perlu diberikan tumpuan dan perhatian sepenuhnya. Walau bagaimanapun, matlamat yang ditetapkan kemungkinan boleh berubah mengikut masa bergantung pada perubahan pendapatan, perubahan pekerjaan, pertambahan ahli keluarga, dan sebagainya. Oke? Ini adalah menilai kesan penetapan matlamat dalam kejayaan pengurusan keuangan keluarga. Berikut merupakan jadwal yang menunjukkan kesan positif dan negatif dalam menetapkan matlamat keluarga. Oke, kita tengok kepada kesan positif pertama, yaitu dapat memupuk sikap positif seperti bersungguh-sungguh, tabah, cekal, dan berani menghadapi risiko. Kedua, meningkatkan taraf sosioekonomi keluarga. Dan yang ketiga, meningkatkan daya kreativiti dan inovasi setiap ahli dalam keluarga. Itu adalah kesan positif bagi penetapan matlamat. Oke? Dan jika ada kesan positif, dan mestilah ada kesan negatif. Oke. Kesan negatifnya adalah mengundang rasa tertekan dalam diri ahli keluarga. Yang kedua, mencetuskan nilai negatif dalam diri seperti antisosial. Oke, tadi kita sudah lihat kesan positif dan kesan negatif. Oke, terdapat kesan positif dan juga kesan negatif yang ada pada penetapan matlamat. Kita sudah lihat subtopik pada hari ini, yaitu tiga subtopik tersebut, yaitu yang pertama tadi menganalisis keperluan atau kehendak, matlamat berdasarkan keperluan atau kehendak, dan kesan daripada penetapan matlamat tersebut. Ketiga-tiga ini tadi kita sudah lihat satu persatu dan juga harap Anda semua memahaminya. Oke? Dan di sini juga ada sediakan latihan pengukuhan untuk Anda, yaitu sila jawab latihan ini. Cikgu sudah hantar di dalam WhatsApp latihan tersebut. Oke? Sila jawab ke semua soalan yang Cikgu hantar tersebut. Oke, boleh kan? Oke, sebelum itu ini adalah kesimpulan apa yang kita belajar pada hari ini. Oke. Seseorang individu dalam sebuah keluarga tersebut akan dapat menganalisis keperluan dan kehendak dalam menentukan keutamaan. Selain itu, mereka juga akan dapat menetapkan matlamat berdasarkan kehendak dan keperluan, serta menilai kesan penetapan matlamat dalam kejayaan pengurusan keuangan keluarga. Kita mengakhiri kelas pada hari ini. Ada persoalan? Oke, kalau ada soalan yang kamu ingin tanya, kamu boleh tanya Cikgu di WhatsApp. Kamu boleh PM Cikgu atau tanya di dalam grup WhatsApp. Oke, boleh? Jangan lupa buat nota ringkas untuk subtopik pada hari ini. 2.28, 2.29, dan 2.210. Itu adalah tugasan untuk Anda buat di rumah ya, buat nota tersebut. Oke. Jangan lupa juga tulis nama kehadiran di dalam grup WhatsApp kita. Selepas kita mengakhiri kelas ini, juga akan hantar untuk Anda tulis nama kehadiran.
kelas pada hari ini. Oke, itu saja kelas untuk hari ini. Sekian, terima kasih.